di dalam Interpretation Act, ya, di dalam Interpretation Act, compound itu tidak lebih daripada 1,000. Jadi kalaupun Akta 342 nak pertingkatkan dari segi jumlah compound, ianya tidak boleh berbeza dengan Interpretation Act. Jadi kajian perlu membuat pindaan kepada dua akta, iaitu Akta Interpretation Act dan juga Akta 342. Dan perkara ini perlu dibentangkan di dalam Parlimen. Minggu lepas perkara ini dibangkitkan di dalam Kabinet dan atas nasihat Menteri Undang-Undang, Menteri Undang-Undang diminta untuk membuat kajian perkara ini. Dan kalau perlu pindaan, maka kita akan pindah. Jelas beliau, sekiranya perlu sebarang pindaan, ia memerlukan masa yang lama kerana dua akta ini perlu dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan dan sekiranya diluluskan, ia perlu digazetkan. Jumaat lepas, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP menyokong cadangan Kementerian Kesihatan untuk menaikkan kadar kompaun ke atas mereka yang ingkar peraturan Akta 342. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri, cadangan menaikkan kompaun sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda daripada kadar sekarang itu perlu diperhalusi dan Akta 342 perlu dipinda terlebih dahulu. Ketika ini, Akta 342 memperuntukkan denda maksimum RM1,000 kepada orang ramai yang ingkar prosedur operasi standard SOP PKPP. Sementara itu, mengulas mengenai keperluan untuk melaksanakan perintah berkurung di seluruh negeri Kedah, Ismail Sabri menegaskan tiada keperluan untuk kerajaan melaksanakan perintah berkurung di seluruh negeri itu walaupun terdapat beberapa kluster kes COVID-19 yang baharu. Jelas beliau, ketika ini kerajaan telah mengubah cara untuk menangani kes tersebut di sesuatu kawasan. Dulu, apabila ada saja kes, kita isytiharkan seluruh negeri. Lepas tu kita perkecilkan. Kita kurangkan menjadi daerah. Lepas tu kita kecilkan lagi menjadi mukim. Dan selepas itu barulah kita perkecilkan lagi untuk menjadi lokaliti kawasan yang terlibat saja. Because kalau macam dulu daerah kita lockdown seluruh daerah, sedangkan yang terlibat hanya satu kampung. Jadi tak fair kepada kampung-kampung lain yang tak ada kena-mengena pun dengan positif COVID positif di kampung mereka. Tak ada, kampung mereka zero. Ismail Sabri juga berkata pihaknya sedang berusaha memohon pada kerajaan untuk memberikan allowance bulanan sara hidup sebanyak RM350 kepada semua veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang layak dan telah menerima pingat jasa Malaysia PJM. Jelas beliau, ia bukti keprihatinan kementerian walaupun kadar RM350 itu memang tidak cukup, namun ia merupakan penghargaan kementerian kepada mereka. Ketika ini, seramai 29,314 daripada lebih 121,000 veteran ATM yang layak menerima PJM telah menerima pingat berkenaan.